Banyak kawasan menarik macam ada bangunan picture, book library. Bagi saya tempat ini antara tempat yang best. Walaupun dia pulau tapi dia telah didirikan tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi yang menarik untuk kita ambil. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, welcome back to Mr. AA Jalan-Jalan. Okey, kali ini Mr. AA akan sambung cerita untuk hari ketiga di Seoul, Korea Selatan. Sebab hari ketiga ini kita orang sangat-sangat rushing. Kita orang terpaksa penuhi kehendak kita orang untuk hari-hari yang terakhir. Sebab hari berikutnya kita orang akan balik semula ke Malaysia. Jadi kita orang kita orang nak habiskan semua tempat-tempat yang kita orang dah planning, apa tempat wajib yang kita orang dah buat dalam jadual. So Mr. AA planning dengan rakan-rakan untuk hari yang ketiga kita orang bukannya berada di Seoul, Korea, kita bergerak ke kawasan di luar daripada kawasan Seoul, Korea, iaitu kawasan yang lebih macam untuk melihat keindahan flora di Korea. Untuk mengetahui apa itu kawasan itu, jom kita dengar. Kita orang ni memang janji Melayu lah sebenarnya, sebab bangun-bangun je memang lewat. Apabila dekat Seoul ni memang kepenatannya lain daripada lain, sebab kita orang rasa penat sangat-sangat. Kita orang bangun bukannya seorang dua, semua kita orang tidur seperti tidur mati. Bayangkanlah, sebab kepenatan kan, sebab berjalan ke sana kemari seharian kan. And then selepas bangun pagi, and then kawan kita orang dah bersedia, yang dua orang tu, yang laki bini Opi dan isteri dia dan Fatini, sedang tunggu kita orang untuk pergi bergerak ke perancangan kita orang. Untuk kali ini kita orang planning nak pergi ke Nami Island. Selepas kita orang selesai sarapan, kita orang sarapan Maggi sajalah untuk pagi tersebut. So kita orang bergerak ke subway, just ambil subway line Itaewon, tukar ke beberapa stesen sampai ke stesen Gapyeong. Sampai ke Gapyeong, kelihatan berapa orang je, nampak sangat kita orang dah lewat. Dari stesen Gapyeong nak pergi ke jetty Nami Island, kita orang just guna bus city tour sebab dapat kupon free daripada KTO. Ini ialah seperti mana yang saya pernah cerita sebelum ini. Kalau kita berdaftar dengan KTO, kita berdaftar masuk dalam link KTO, dia akan bagi kupon-kupon free. So antara kupon yang saya dapat, yang saya dan rakan-rakan dapat, kita orang dapat kupon bus free untuk pergi ke jetty Nami Island inilah. So kita orang gunalah kupon tersebut. Maklumlah kat negara kos hidup tinggi ni, kita terpaksa gunakan sebaik mungkin benda-benda free ni. Masa mula-mula nak tunggu ni, kita orang ni macam risaulah betul ke tak masuk untuk bas tu dekat kawasan yang sepatutnya, sebab kita orang macam pening sikit kan. Dekat Korea kan dia banyak bahasa mereka sendiri kan, tapi Alhamdulillah dekat tempat tu memang betul, sebab kita orang pun sampai agak lewat. So kita orang terpaksa tunggu bas, and then sampai dekat situ tunggu bas sampai ambil kita orang untuk pergi ke area ke kawasan Nami Island, jetty Nami Island. Belum sampai lagi Nami Island, sebab Nami Island ni kita orang terpaksa menggunakan ferry. Sampai dekat jetty tersebut, naik ferry lebih kurang perjalanan bas tu agak lama lah. Bayangkanlah
lebih kurang 20 ke 30 minit. Sampai Jetty Island Nami Island sangat excited. Seperti kita, kalau korang pernah tengok cerita Winter Sonata, dekat sana lah shooting tersebut dibuatkan. Macam mana dia buat penggambaran cerita tersebut. Of course kita orang sangat excited. So kita orang pergi ke ferry tersebut. Kalau korang nak lebih cepat, sebenarnya korang boleh guna Flying Fox. Flying Fox ni harganya agak mahal lah berbanding dengan naik ferry, lebih kurang 8,000 won. 8,000 won tu agak mahal jugalah time tu kan, sebab time tu kan kita orang baru saja kerja and then perlulah berjimat-jimat sikit. Kalau naik Flying Fox, korang terjun daripada seberang pergi ke bawah, janji korang tak gayat lah. Jangan korang menjerit-jerit dekat atas pula terjatuh ke bawah kan. And then bila ferry sampai, kita orang pergi terpegun sebab bendera dekat situ, atas ferry tu ada bendera Malaysia dekat ferry tersebut. Alhamdulillah negara kita telah diiktiraf di negara Korea ni kan. Nampak sangat hubungan Malaysia Korea Selatan ni sangat-sangat akrab. Bangga seketika kita orang dekat situ. Sebenarnya Nami Island ni tak sampai 15 minit nak menyeberang daripada kawasan Jetty ni. Pulau ni sebenarnya dia dibina untuk buat empangan. Jadi apabila empangan ni dibina, terbinalah pulau dekat tengah-tengah kawasan tersebut. Jadi sebab itulah Nami Island ini boleh wujud. Tapi sejak cerita Winter Sonata ini meletup di seluruh dunia, bukan setakat di Malaysia, menyebabkan kawasan ini menjadi tarikan pelancongan di tempatan mahupun di luar negara, menyebabkan kita orang pun sanggup pergi ke sana-sana, ke area Nami Island ni. Sampai je pula apa lagi excited bergambar punya hal, Mr. A dengan grup Mr. A berpecah pergi ke sana kemari. Kita orang pergi banyak tempat lah. Tinggal lah Mr. A dengan beberapa orang kawan. And then sebab kita orang menggunakan apa-apa yang ada dekat pulau tersebut, sangat menarik bagi Mr. A. Banyak kawasan menarik, macam ada bangunan picture, book library. Bagi Mr. A, tempat ini antara tempat yang best. Walaupun dia pulau, tapi dia telah didirikan tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi yang menarik untuk kita ambil gambar. Sebab scene dia ada kawasan scene yang sesuai untuk ambil gambar macam ni, scene dia macam ni. And then yang paling best ialah scene yang dekat tepi-tepi tu, kiri kanan tu ada pokok. Kalau korang perasan penggambaran Winter Sonata tu, macam tu lah keadaannya. Misalnya sempat bergambar dekat situ, memang best lah. And then yang paling best dekat situ ada satu bangunan untuk yang Muslim boleh solat. Alhamdulillah dia sediakan, sebab dia dah tahu ramai pelancong-pelancong Malaysia kan. And then makanan dekat situ pun kita orang makan dekat kedai vegetarian lah, di mana kita tahu makanan dekat situ pun ni lah agak ni lah mahal sikit kan. So selepas penat posing dan sebagainya, kita orang pun bergerak balik. Sebenarnya kalau nak cerita dekat Nami Island ni, bagi saya sangat-sangat panjang lah ceritanya. Sebab dekat Nami Island ni bukannya satu tempat tau, dia sangat-sangat banyak tempat dekat situ. So kita orang pergi pagi sampai ke petang tu tak terasa langsung. Bayangkan dalam Nami Island, apabila kita orang dah dengar tengok jam dah petang, kita orang pun bergerak balik semula ke
jeti untuk balik semula ke kawasan bandar, di mana sebenarnya kita orang dah planning nak tak nak kita orang pada malam ini kita orang mesti pergi juga ke Namsan Tower, di mana kita orang pada awalnya kita orang nak naik cab, tapi sebab naik cab ni agak mahal, so kita orang sampai dekat train dekat area bandar, kita orang pun decide boleh tak kita orang planning guna bas je. Tambahan kita orang first time dekat so kita orang nak merasa lah macam mana keadaan dekat situ, tapi disebabkan tunggu bas ni punya lah lama, jadi dia memakan masa yang lama, and then perjalanan nak pergi ke Namsan Tower ni memakan masa yang agak lama sebab dia berpusing-pusing tahu. Bayangkanlah dalam bas ni, tapi seronok lah sebab kita dapat merasa transportation selain daripada naik macam kemudahan macam LRT macam tu kan, takkan nak naik benda-benda macam tu je, kita boleh juga naik macam-macam kenderaan yang lain dekat negara luar kan. So sampai je dekat Namsan Tower ni dah hampir-hampir jam 11 malam, so dah nak tutup sebab jam 11 malam kawasan area utama Namsan Tower ni dia akan tutup, cuma kawasan bawah je dia akan buka, tapi kawasan bawah tu agak gelap, so kita dapat bergambar lah sikit-sikit, tapi agak gelap kawasan tu. Sempatlah kita orang bergambar posing sana sini, and then tambangnya agak murah, di mana hanya 100 won saja untuk selepas itu kita orang untuk guna bas tadi, kita orang hanya guna 100 won saja sebab bas kan sangat-sangat murah. So siapa yang nak guna bas misalnya boleh suggest sebab daripada Myeongdong kita orang naik daripada Myeongdong pergi ke Namsan Tower, area Namsan Tower hanya 100 won saja, and then sangat-sangat murah. Sampai dekat situ kita kena bas akan hantar, dia tak dapat hantar kita orang sampai ke puncak area Namsan Tower, dia hanya hantar dekat sebahagian tempat, so kita orang terpaksa naik lagi menapak lebih kurang 200 meter. Bayangkanlah waktu tu kita orang tengok jam dah agak lewat, kita orang nak tak nak berlari sekuat hati untuk mendapatkan masa yang ada ini supaya kita semua sempat pergi ke kawasan Namsan Tower. So sempatlah snappy beberapa picture dekat atas sana, dalam keadaan yang kalut lah, and then kita orang sempat untuk simpanan sebagai bukti lah kita orang. So selepas kepenatan, and then selepas tu kita orang bergerak balik ke Itaewon semula, and then naik ke sampai dekat Itaewon, misalnya dah rakan-rakan sempatlah pergi ke Masjid Seoul. Masjid Seoul ini ialah merupakan masjid yang terkenal dekat negara Korea, sebab itulah kita orang pilih Itaewon, sebab Itaewon ini merupakan kawasan yang ramai Muslim. Bahan dekat Itaewon ni dia memang banyak kedai-kedai halal, makanan halal. Sebab itu misalnya pilih tempat stay kita orang ialah Itaewon, tapi misalnya sebut Itaewon kalau kita sebut macam tu kan. So sempatlah bergambar, berposing, buat solat dekat situ, and then selepas tu bergerak balik ke tempat penginapan, and then esoknya balik semula ke Malaysia. Okey, rasanya itu saja perkongsian ataupun percutian yang kongsikan dengan rakan-rakan semua mengenai perjalanan kita orang pergi ke Seoul. Semoga bermanfaat untuk semua. Siapa yang pernah pergi ke Seoul, Korea, boleh komen dekat bawah, boleh kongsi cerita korang, apa pendapat korang tentang Seoul, Korea. Adakah tempat itu menarik dan sebagainya. Bagi Mr. A, sangat-sangat menarik, hebat, best, menyorokkan, and then seperti negara kita sendiri, tetapi negara kita versi di luar negara. Okey, kita jumpa lagi. Tada, Assalamualaikum.